A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, para jemaah kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Walaupun dalam keadaan sekarang ini COVID dan sebagainya, kita hanya mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, pertolongan daripadanya. Mudah-mudahan dijauhkan kita, keluarga kita, teman-teman kita, umat Rasulullah semuanya, insya-Allah dijauhkan daripada segala penyakit berjangkit, penyakit-penyakit berbahaya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga. Pada hari ini kita akan membicarakan, setelah kita menerangkan cara-cara amalan-amalan untuk bersama baginda di syurga, tentang kedudukan Rasulullah, kemuliaan baginda, hebatnya syurga, para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Cuma sekarang kita melihat pula tentang amaran baginda. Di mana amaran baginda perkara yang paling berbahaya, boleh merosakkan seluruh ibadah kita. Kita tak mahu, kita dah buat amalan, Masya Allah, ibadah-ibadahnya, ikhlasnya, kita punya memperbanyakkan selawatnya, apa sahaja kebaikan untuk bersama baginda. Alhamdulillah, kita jaga harta kita, pendapatan yang baik, rezeki yang halal, kita tak ada cemuh-cemuh orang, kita tak ada hina-hina orang, kita tak ada zalimi orang, semua okey, Alhamdulillah. Cuma ada satu ni, kadang-kadang ada benda yang tak okey yang Nabi memberi amaran. Ini hati-hati para jemaah, dan ini juga yang telah menyebabkan Iblis yang pada awalnya dahulu rajin ibadah pun habis juga. Ini satu penyakit berbahaya. Rasulullah memberi amaran perkara yang berbahaya sekali, boleh merosakkan seluruh ibadah kita. Apa dia para jemaah? InsyaAllah kita akan terangkan, dan mudah-mudahan terselamat ibadah kita, pahala kita, dan mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala, dijauhkan penyakit yang cukup berbahaya. Saya anggap dia pun macam penyakit COVID jugalah, tapi ini lagi bahaya. COVID ni ada dia punya vaksin. Ini vaksin dia insya-Allah akan diterangkan. Para penonton, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara diri kita daripada penyakit hati yang berbahaya, merosakkan sikap, perasaan kita, akhlak kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara, lindungi kita daripada segala keburukan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dikurniakan kepada kita Jannatul Na'im, Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah
وإلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Para penonton rahimakumullah, tajuk kita pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran tentang perkara yang paling berbahaya, boleh merosakkan seluruh ibadah kita. Apa dia para jemaah ni? Perkara dalaman, iaitu penyakit ujub dan ghurur. Penyakit ujub dan ghurur. Ini dua penyakit ni memang perkara yang telah merosakkan ramai orang-orang yang ahli ibadah sendiri. Dan ini juga antara penyakit hati, ujub dan ghurur, yang mana iblis dan syaitan paling mudah untuk merosakkan kita. Sebab kadang-kadang kita ni ibadah bagus, buat perkara kebaikan bagus, tidak melakukan keburukan, tidak ada melakukan kezaliman, semua okey, pendapatan semua halal, ibadah hanya tahajud, Masya Allah. Tapi ini dua penyakit ni boleh merosakkan segala-galanya. Auzubillah. Jadi saya akan terangkan nanti berkenaan maknanya. Kita lihat pada maknanya dulu. Apa makna ujub dan ghurur? Ini bahasa Arab. Selalu orang faham makna riak. Apa beza dengan riak pula? Riak pun perkara berbahaya. Tapi riak ini pun datang pun daripada ujub dan ghurur. Ujub dan ghurur ni dua penyakit hati yang cukup berbahaya. Dia berkait rapat antara satu dengan lain. Dia selalu bermula dengan ghurur. Ghurur ni makna tertipu. Tertipu maknanya apa? Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia banyak ibadah, dia rasa dia banyak ahli zikir, dia rasa dia orang yang paling berilmu, hebat ilmu syariah dia, hebat dia punya kebajikan dia, sedekahnya, dia rasa tak ada orang boleh menandingi dia, hebat sangat. Tertipu dengan diri, dia rasa dia dah ada derma $1 juta, wah akulah manusia paling hebat. Dia boleh sembahyang tahajud sampai 30 rakaat ke 20 rakaat, wah aku yang paling hebat. Dia boleh khatam Quran tiap-tiap 3 hari dia boleh khatam, wah akulah manusia hebat. Ini namanya ghurur, tertipu. Dan ini hati-hati para penonton, sebab ini kalau tak betul-betul iblis pun masuk, nanti dia kata ni dia merosakkan perasaan, dia rasa dirilah manusia paling hebat. Datang nanti penyakit ujub. Daripada ghurur, tertipu tu, dia rasa akan ujub, maknanya dia rasa diri dia hebat. Ghurur, tertipu. Ujub, dia rasa bangga diri dia. Dan inilah dua penyakit yang telah merosakkan iblis. Sebagaimana kalau kita tahu sejarah iblis ini, di mana kalau kita banyak riwayat menyebut dia seorang ahli ibadah sebenarnya iblis ni. Dia rajin beribadah, sebab itu digolongkan bersama golongan malaikat. Sedangkan iblis ni daripada jin, tapi dimasukkan dalam golongan malaikat sebab dia rajin beribadah macam malaikat. Cuma dia ada penyakit ni dua ni, ujub dan ghurur, dalaman, maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada malaikat masalah dia. Dan antara masalah iblis ni menurut riwayat lah yang dibaca sejarahnya, dia tak pernah baca astaghfirullah. Ini menurut katanya lah riwayat. Dia sembahyang tapi astaghfirullah. Kadang-kadang ada orang malaikat datang bertanya pendapat. Jadi iblis kata kau buat ginilah, berzikirlah, bertaubatlah. Tapi iblis ni tidak beristighfar pada. Sebabnya dia rasa aku tak ada dosa. Dia merasakan dirinya dia tak ada dosa. Akulah yang hebat, aku banyak ibadah, aku tertipu. Ini bahaya ni, apabila tertipu, ujub, besar diri, akhirnya dia rasa dia tak perlu istighfar, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan. Apabila diciptakan Nabi Adam alaihi salam, disuruh sujud. Tengok apa yang berlaku, iblis tak mau. Ini Al-Quran membuktikan sifat ujub dan ghurur dalam diri dia, diberitahu, ditunjuk kepada para malaikat. Maka ditanya kepada iblis, ma mana'aka antas juda, kenapa kamu tak mau sujud dengan Adam, Nabi Adam? Jadi terbongkar, tembelang lah bahasa Melayu kita lah. Maka iblis kata, Al-Quran saya sebut, diterangkan wording yang digunakan iblis ni, dia kata apa? Ana khairun minhu. Ini dia start dia lah. Aku lebih baik daripada Adam. Ini start dia punya ujub dan ghurur. Berapa ramai orang di luar sana yang sering mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Kenapa aku tak dilantik jadi manager contohnya? Kenapa aku tak dilantik jadi
CEO, macam-macam lah. Kenapa tak lantik? Oh ini semua, maaf cakap lah, orang Melayu kata kucing kurap. Macam mana pula menjadi orang hebat? Dia rasa diri dia hebat. Jadi iblis tu macam itulah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi. Dia tak sebut Nabi pun. Daripada Adam. Aku lebih baik. Apa pasal iblis cakap macam itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku daripada api, dia daripada tanah. Mana di sini standard. Di sinilah kita boleh faham para jawab ni masalah penyakit resist. Ini sebenarnya kalau kita lihat daripada sejarah iblis ni, berpuncanya resist tu perkauman lah kalau istilah kita bermula. Sebab tu orang-orang macam sekarang ini, kalau siapa-siapa yang ada fahaman resist, berkulit putih, memandang hina orang yang kulit hitam. Dulu saya pernah tengok satu orang Jepun, dia cerita pengalaman dia lah. Dia melihat semua masyarakat dunia ni semua tak ada standard. Kita Jepun yang paling standard. Ada macam ini lah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada orang lain. Orang kaya melihat orang miskin, ni semua ni orang miskin. Kucing kurap. Dia tak tahu yang dulu dia pun kucing kurap juga, pasal dia pun lahir daripada perut ibu, kotor dan sebagainya. Nanti besok mati pun masuk dalam tanah kotor. Jadi kalau dilihat sejarah iblis ni, beliaulah mula-mula yang menciptakan fahaman resist. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku tak mau sujud dengan Adam walaupun diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sebab aku dicipta daripada api. Jadi macam anak-anak orang-orang kaya-kaya, aku anak orang kaya. Dia anak siapa? Anak orang Gelang. Orang Gelang pun banyak orang kaya sekarang. Dulu lain lah. Aku orang hidung mancung, mata bulat, mata macam mana, macam mata biru ke, mata apa pun. Kulit aku dah merah-merah. Tengok dia kulit dia. Jadi sifat macam gini sebenarnya ada sikit-sikit dengan cara iblis tadi, ana khairum min. Sebab Islam mendidik kita tidak ada yang lebih mulia, sama ada kulit hitam atau kulit putih pun semuanya bersama di sisi Allah, melainkan orang yang bertakwa. Jadi di sini Rasulullah memberi amaran, nanti insya-Allah akan dilihat hadisnya, di mana berkenaan penyakit ujub dan ghurur ini sebenarnya dia boleh dikatakan ibu kepada banyak penyakit hati. Penyakit hati ni kalau ada DP ibu dia, akan mendatangkan banyak masalah para jemaah. Ini dalaman perasaan yang jahat, ujub dan ghurur. Ada orang bertanya, tapi kalau saya bangga dapat sertifikat, saya bangga dapat PhD, saya bangga kerana kejayaan tak apa, tapi jangan menjadikan ini sebagai untuk menjadikan kita berbangga kita ni lebih hebat daripada semua manusia, kita sebaik-baik manusia, itu tak boleh. Tapi hanya setakat berbangga dapat sertifikat ataupun menang Olimpik, berjaya first medal, ini sebagai memberi perangsang, makna kita boleh usaha untuk berjaya, itu okeylah, berbangga dengan kejayaan, bukan berbangga dengan diri sendiri sehingga bongkak terhadap orang lain, itu tak boleh. Ini namanya ujub dan ghurur para jemaah. Jadi saya terangkan tadi, dia ibu kepada segala macam penyakit. Pasal apa? Dia akan tadi apa? Menimbulkan fahaman resist. Dan sekarang ni satu dunia pun tengah masalah fahaman resist ni. Yang kedua, dia akan mengakibatkan sifat sombong. Sebab dia rasa dia terbaik. Dan bongkak, dengki. Tak boleh tengok orang lain lebih baik daripada dia. Dan macam cerita apa satu Inggeris tu, Mirror Mirror on the Wall. Satu ni cerita Mak Saleh terkenal lah. Dia tak boleh tengok orang lain perempuan lebih cantik daripada dia. Ada lebih cantik daripada dia, dia dengki, dia nak hasad, nak bunuh ke apa. Ni orang yang ujub, dia akan mendatangkan banyak penyakit hati dan tak boleh ditegur. Ada satu lagi, orang dah berasa besar diri, tegur sikit, lagi-lagi kalau dia dah jadi pemimpin kena sebagainya, kena tegur lagi, payahlah. Silap-silap orang tu kena tangkap lah, kena apa, kena gari. Dia tak boleh kena tegur dan cepat membenci orang. Sebab dia rasa dia kurang, orang lain lebih, dia benci. Dan mula rasa tamak. Orang lain ada Mercedes, maaf cakap lah, ada kereta mewah, dia pun nak lebih daripada itu. Ini yang kadang-kadang, yalah, kalau kena suami kadang-kadang biasa-biasa saja, kena paksa beli habis, bankrupt pula. Para penonton rahimakumullah, dia tak boleh senang tengok orang lain senang. Sebab itu iblis kita tahu selepas dia diturunkan ke bumi, dia sebelum tu dia berjanji pula tu, bersumpah dengan Allah Ta'ala dia akan sesatkan semua manusia. Sebab apa? Sifat ujub dan ghurur ni, dia tak boleh senang tengok orang lain senang. Ini penyakit yang cukup berbahaya. Dia akan merosakkan diri kita sendiri. Perasaan kita kadang-kadang habis. Jadi para penonton rahimakumullah, ini pun kalau mengikut
Saya bacalah daripada kisah Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Diterangkanlah Iblis cuba nak menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jilani, akhirnya tidak berjaya, dan Iblis memberitahu bahawa dia telah menyesatkan banyak orang-orang soleh. Ni dia. Antaranya dengan cara ujub dan gurur. Antaranya dia kata, kamu tak perlu wajib lagi sembahyang. Kamu dah tak perlu sembahyang lagi. Kamu seorang peringkat yang sudah tinggi. Jadi ada orang terpedaya, dia tak sembahyang lagi. Pasal apa? Dia rasa ujub ni lah, tertipu habis. Yang ada pula dia suruh, Iblis suruh dia buat benda-benda pelik-pelik. Dia kata, kamu tak apa, benda haram sikit saja. Kamu dah banyak pahala dah. Buat saja benda dosa besar. Tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Dia buat-buat, dia minum arak, habis semua dia bunuh orang dah mabuk. Para penonton rahimakumullah, hati-hati dengan penyakit ujub dan gurur. Iblis dah kasih tahu bahawa ramai orang-orang yang baik-baik disesatkan dengan ini dua penyakit hati, ujub dan gurur. Baik, kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Jadi kaitan dengan tajuk kita ni, indahnya bersama Rasulullah di syurga. Sebab jangan sampai kita dah banyak buat amalan soleh, buat kebaikan, banyak selawat, banyak buat majlis selawat, alhamdulillah bagus. Banyak buat sedekah dan sebagainya, banyak tahajud. Tiba-tiba kita rasa ujub, kita merasa sombong, kita busuk hati pula dengan orang lain. Kita dah mula menuduh, mencaci, mengutuk orang lain pasal semua rendah, standard rendah kita yang paling hebat. Ini syaitan, iblis paling senang nak menyesatkan. Baik, Rasulullah ada menyebut di sini alaihi salatu wasalam, laulam takunu tudnibun khasyitu alaikum akthar min dhalik al-ujub. Hadis sahih ni di mana Rasulullah memberitahu, kalau sekiranya kamu semua ni tidak melakukan dosa. Wah, kalau ada orang hebat ibadah banyak, tak ada dosa langsung, mestilah orang ni hebat. Tapi Rasulullah kata, yang bimbangnya orang macam gini pula, khasyitu alaikum aksar min zalik. Rasulullah bimbang kalau orang-orang macam gini, dia rasa dia tak ada dosa. Penyakit apa? Al-ujub, besar diri. Dia kata, aku dah tak ada dosa. Itu yang, kerana itu saya dah terangkan tadi, iblis mudah menggoda orang macam ini dengan perasaan ujub. Dia akan kata, kamu tak perlu sembahyang, kamu boleh buat dosa besar, kamu boleh buat, kamu mencuri pun tak apa, kamu dah jadi wali. Ni yang kadang-kadang kita dengar, ni dah sampai peringkat wali lah, dah jadi kutub lah. Okey lah, alhamdulillah, bagus. Tapi jangan sampai menjadikan diri dia rasa bangga, bongkak, sehingga buat benda-benda salah, dia rasa tak apa, aku wali, buat dosa tak mengapa. Ini dah benda yang tak betul. Ini syaitan merosakkan seseorang dengan perasaan ujub. Kemudian Rasulullah pun memberitahu dalam riwayat Imam At-Tabrani, hadis hasan, dia kata 3 perkara yang boleh merosakkan kita, merosakkan masyarakat dan merosakkan kita semua. Pertama, syuhun muta', orang yang kedekut tapi diikuti orang. Dia adalah kedekut, bakhil, nak sedekah pun bakhil, nak minta, sampaikan pada diri dia pun dia bakhil juga. Jadi yang heran, orang ikut dia pula. Jadi merosak. Pasal apa? Orang miskin akan bertambah miskin, orang susah akan bertambah susah. Dia yang paling kaya. Syuhun muta', orang dia dijadikan pemimpin, orang ikut dia, habis semua tak nak derma, pelokik semua jadi. Wahawan muttaba', kedua yang merosakkan diri dan masyarakat, iaitu nafsu dituruti. Tak ada batasan, ikut saja, nafsu nak. Apa saja, nak secara haram, nak secara menipu, rasuah, apa, semua halal. Hawan muttaba' maknanya semua jadi halal. Yang ketiga, wa'ijabul mar'u binafsihi. Ini antara perkara yang merosakkan diri kita, amalan kita, malahan merosakkan masyarakat, iaitu orang yang merasa ujub dengan diri dia. Dia rasa diri dia yang paling hebat. Sebab apa? Dia akan menanamkan rasa diri dia sifat bongkak dan akan memandang rendah pada orang lain dan akan membuat masalah pada orang lain kalau ada orang lain lebih daripada dia. Ini penyakit berbahaya ni para penonton. Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang ujub. Maka dia kata apa? Antara anna indaka bi syai' laisa indak. Ini paling simple nak faham ujub ni. Dia rasa diri dia hebat, tak ada pada orang lain. Dan ini juga hati-hati pada orang-orang yang berilmu jugalah. Siapa-siapa yang ada, maaf cakaplah, siapa-siapa ada master degree ke, PhD ke, kadang-kadang ada orang 2-3 PhD. Masya Allah, bijak luar biasa. Jadi kalau dia merasakan, tengok aku ada PhD, 3 PhD, orang lain mana boleh menandingi aku, akulah yang paling hebat. Ni dia ujub. Apabila merasakan akulah paling pandai ilmu syariah,
Ini semua maaf cakap lah, ni ustaz-ustaz semua tak pandai macam aku. Akulah yang paling pandai. Ini ujub para jemaah. Dia rasa orang lain tak ada kelebihan macam diri dia. Start lah tu. Itu iblis, syaitan paling suka macam itu. Dia rosakkan orang macam itu. Habis nanti dia mula dengki dengan orang. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Dia mula tak boleh kena tegur, membenci orang. Penyakit hati para jemaah. Dan antaranya juga ni Nabi Musa alaihissalam juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel, wahai Musa, siapakah manusia yang paling pandai, paling tahulah. Jadi Nabi Musa kata, ana a'lamun nas, akulah orang yang paling pandai. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang nabi ni kalau silap berbeza dengan kita. Kita ni kalau silap okey lah. Tapi kalau nabi dah buat kesilapan, seorang nabi tak boleh cakap macam itu. Akulah yang paling pandai, yang paling tahu. Jadi Allah Taala tegur, dia kata, wahai Musa, di sana ada orang lebih pandai daripada kamu. Startlah tu. Itu yang Nabi Musa cari Nabi Khidir. Kita tahu dalam surah Al-Kahfi kisah terperinci para jemaah bagaimana Nabi Musa minta belajar daripada Nabi Khidir. Pelajaran dia punya silibus, dia punya kurikulum dia pelik sangat. Tak boleh tanya, ikut saja. Kita tahulah sejarahnya. Pelik-pelik Nabi Khidir buat, Nabi Musa pun pening kepala. Bukan makna pening kepala, makna pelik lah. Apa ni buat ni benda yang bertentangan dengan benda zahir. Salah lah dilihat. Tapi itulah para penonton, jadi itulah, jangan sekali-sekali kita mengatakan ana a'lamun nas, aku yang paling pandai, akulah paling pandai dalam ilmu syariah. Jangan, akulah yang paling pandai dalam ilmu perubatan, akulah paling pandai di Singapura. Lagi orang. Jadi para penonton, jangan cakap akulah yang paling pandai. Berendah diri. Kita kata saya dalam bab ni saya tahulah sedikit, tapi saya cuba. Gitulah. Sebab tu dalam agama Islam, dalam syariah, kita kalau berbincang ilmu agama, kita kata wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui, sebagai adab kepada Allah Ta'ala. Berkata Masruq, seorang alim kita berkata, orang yang jahil, bihasabil rajul minal jahil, orang tu cukuplah dengan kejahilan kalau dia mengaku dialah orang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Dia ujub ni para jemaah, antara perbezaan ujub dengan riak, ujub ni dia dalaman, dia syok sendiri. Dia bukan nak tunjuk orang, cuma dia rasa aku ni hari ini dah tahajud 30 rakaat. Aku hari ini sembahyang berjamaah di masjid dah 10 tahun aku tak tinggal. Aku hari ini banyak solawat 10,000. Akulah yang paling hebat. Ni dia. Ini dia rasa syok sendiri. Aku sudah menjadi wali, sudah menjadi kutub apa. Dia bukan kutub utara, kutub selatan. Dia ada istilah wali-wali ni, kutub Ghaus ke apa. Ini tak boleh para jemaah, ini bahaya. Kita sepatutnya macam Nabi Ibrahim alaihissalam, macam mana ibadah banyak pun kita cakap apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan ibadah kita. Sebab kita tak tahu banyak ibadah kita pun sama ada diterima Allah ataupun tidak. Kita tak tahu. Kita kata ya Allah terima amalan saleh, merendah diri para jemaah. Adapun riak ni, dia tunjuk orang. Makna sembahyang nampak orang saja, ada action. Nampak orang, ada action sembahyang, action pergi umrah, haji, semua nak tunjuk orang. Dia mengharapkan orang. Tapi kalau tak ada orang, dia dah tak ada. Riak perlu tunjuk orang. Ujub ni diri sendiri. Dia kena seorang-seorang, dia syok sendiri. Itu bahaya, lebih lagi melibatkan urusan agama ni. Baik, satu lagi, sedikit lagi para penonton, berkata Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ditanya seorang alim terkenal, kamu ni mengajar, kenapa baca buku? Sedangkan kamu dah hafal buku kamu mengajar pakai buku. Dia kata apa? Qala akhaful ajab, ujub. Aku takut nanti aku merasa ujub. Pasal apa? Kadang-kadang kita kalau mengajar tak ada buku, nanti anak murid kata, wah hebatlah guru kita ni, mengajar tak pakai buku. Tengok dia mengajar, dia dah hafal semua. Hebat guru kita. Jadi Imam Al-Maqdisi ni dia takut anak-anak murid dia macam terlalu bangga dengan guru dia, dan takut dia sendiri pun merasa macam alamak aku ni hebat sangat tak pakai buku. Jadi dia pakai buku, padahal dah hafal lah buku dia pakai juga buku, dia baca pakai buku, supaya nak terangkan kepada anak murid jangan berbangga sangat ini guru-guru biasa saya, mana merendah diri kepada anak murid. Dan begitu juga
Ibrahim bin Adham rahimahullah, dia gembiralah siapa-siapa yang menegur diri dia dan menghadiahkan aib kepada diri sendiri, kata alhamdulillah, sesiapa yang telah menghadiahkan kepadaku aib aku ni, dan dengan itu aku tidak merasa ujub pada diri sendiri. Dia suka ditegur orang, menunjukkan kelemahan diri supaya dia tidak merasa ujub dengan diri sendiri. Dan para penonton rahimakumullah, itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Akhir sekali, satu perkara yang cukup menarik, ini Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, dia ketika dalam satu majlis, dia seorang alim, dia mengajar, dia duduk satu masjid, satu tempat hari Jumaat. Jadi apabila satu masa tu dia tengok ramai orang, dia gembira. Ada masa-masa tu yang datang sedikit saja, dia sedih. Jadi ditanya kepada Bashir bin Mansur rahimahullah, seorang alim, dia kata, apa perasaan aku, betul tidak? Dia kata, faqala haza majlisus su', ini majlis buruk. Mana kau jangan buat majlis macam ni. Kau jangan ingat ramai orang tu bagus, sedikit orang tu tak bagus. Tak, kamu sampaikan saja ilmu agama, ramai ke sedikit ke, 1 orang ke 1000 orang ke, mengajar saja. Sebab ini tugasan kamu berdakwah, bukan kamu nak gembira ramai orang, sedikit kamu sedih. Sampaikan sudah. Kadang-kadang daripada 1-2 orang tu yang memberi barakah. Kadang-kadang yang ribu-ribu pun, kalau tak ada berkat pun, mereka balik semua lupa buat apa. Jadi sampaikan saja dakwah. Itulah saja para penonton. Saya akhiri, mudah-mudahan beri manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.